the number for the purpose of attendance record. Okay, please start your name and your student number. Okay, for attendance purpose. Okay, 70 minus I 69. Student 69 ke? Betul kan? Kalau macam ni kita boleh mula lah kan? Tak payah tunggu lagi lah kan? Okey, setakat ni tak ada orang nak masuk kan? Okey, kita mula je lah. Boleh nampak semua? Boleh, boleh. Ada lagi orang masuk ni. Okey. Ada orang keluar masuk balik. Sama je perempuan. Okey. Dah kan? Ada lagi. 71. Okay, minus I 70. 71. Okay, welcome to class number 3. Third class for embedded planning and management. So continue last 2 week punya class. We talking on the energy flow kan, dengan material punya recycling kan, cycling of material kan, cycling of material. Yang dekat sini kita discuss 3 basic material kan in the cycling kan, iaitu carbon cycle, hydrogen cycle and oxygen cycle. Nampak kan? H2O. H tu boleh asing, O boleh asing, kemudian boleh combine balik kan. Carbon dengan hydrogen pun sama, dia boleh combine nanti juga kan. Bentuk carbon glucose kan, carbohydrate semua kan. So carbohydrate ni gabungan CO2 dengan H kan. HCO2 ke apa kan. So adalah dia punya combination. Okay. So kalau karbon campur dengan air, dia boleh jadi acid kan, nampak ni, boleh jadi acid. That's why kita apabila pollute the environment, pollute the air quality kan, ada carbon dioxide in the atmosphere, and turut air melarutkan carbon dioxide akan jadi acid carbonate kan, HCO2 kan. Okay. So kita tahu ni benda yang semula jadi ni, kan, natural punya. Tapi dia berlaku di bandar ke tak berlaku di bandar? Ke berlaku di hutan saja? Berlaku ke dekat bandar ni? Halo? Berlaku ke di bandar ni? Halo? Berlaku kan? Berlaku di bandar juga. Okey. Tadi kita ni banyak sentuh tentang natural ecosystem kan. Tapi memang lah, the same principle also happen in the man-made ecosystem kan. So man-made ecosystem, apa beza daripada natural ecosystem kan? Kalau ikut kita cakap ni, man-made ecosystem, iaitu ekosistem buatan manusia ni, is a artificial biological system kan. Okay, it's an artificial biological system. Dia biological system yang dibuat oleh manusia. Kita nama ni artificial, dia bukan natural kan. Dia punya tujuan untuk apa? Manage and sustain by human saja kan, by people. Kita nak pentingkan sebenarnya dia sustain tu sebab actually ikut kita punya sensibility dah. Tak semestinya sustain kan, kat bandar itu kan. Bandar ni man-made ecosystem. Dia punya sensibility ni ialah manusia kita rasa dia sustain kan. Ikut cita rasa kita kan. Dia tak semestinya sustain lama tau. That's why dia banyak bencana. Kalau dia sustain, dia patutnya tak kurang bencana lah kan. Kalau makin banyak bencana, maksudnya less sustain. You tengok manusia dulu takut kepada communicable disease kan, iaitu penyakit berjangkit kan, seperti malaria lah kan. Penyakit berjangkit kan. Lebih lepas tu kita takut kepada apa? Yang non-communicable disease kan, penyakit tidak berjangkit ni, seperti apa? Kencing manis, kan, high blood pressure, heart problem, kan, heart disease, kan, cancer, kan, tumor dan sebagainya kan. Itu sudah non-communicable disease. You sebelah tengok orang cancer, you tak akan tambah cancer kecuali kita punya badan sendiri yang wujudkan cancer kan. Cancer bukan datang daripada jiran you kan, kawan you kan. Dia tidak berjangkit kan. Tapi sekarang ni datang pula berjangkit campur tidak berjangkit kan, seperti COVID-19. COVID-19 ni dia penyakit berjangkit, communicable disease. That's why kita risau. Tapi, dia lagi risau apa? Apabila communicable disease ni combine dengan non-communicable disease, iaitu orang yang sudah ada chronic illness, yang non-communicable disease ni, seperti you ada high blood pressure ke, kencing manis sebagainya kan. Apabila kena virus COVID-19, dia jadi bahaya kan. That's why kalau di tengah berita tiap hari, biasanya
orang yang kena COVID-19 meninggal dunia ni biasanya macam mana? Orang hanya dapat virus COVID-19 ke dia campur communicable disease plus non-communicable disease? Mana satu? Dicampur dengan Campur. Dulu kita takut communicable disease, tapi disebabkan dunia ada ubat kan, boleh bunuh bakteria. So tak takutlah communicable disease kan, ada vaccination semua. Tapi datang pula non-communicable disease. Non-communicable disease itu susah rawat. Bukannya boleh bunuh bakteria, dia bukan bakteria. Non-communicable disease kan, dia bukan bakteria. Sebab sistem batang kita tak betul kan, organ ni tak betul kan, itu jadi masalah. And then orang yang sudah ada non-communicable disease, yang ada chronic illness ni, apabila datang COVID-19, itu jadi problem. Mula-mula dia makan ubat kencing manis boleh tahan, dia makan ubat jantung boleh tahan, tapi COVID-19 masuk dalam serang lagi, itu ni senang meninggal dunia kan. That's why man-made ecosystem ni dia tak sustain kan, kita penuh dengan masalah kan, sebab cara itu kita tak betul, kita banyak non-communicable disease. And then plus traditional punya virus kan, virus ni traditional, okay? Itu jadi masalah. You tahu ke bezakan maksud saya tadi cakap itu? Mungkin kita bagi tengok chart ya. Apa maksudnya non-communicable disease? Apa maksudnya chronic illness? You tahu ke maksudnya apa? You tahu ke apa beza maksud ni? Chronic illnesses. Okay, tengok chart itu. Chronic illness. Apa maksudnya chronic illness? You tahu kan? Apa maksudnya chronic illness? Siapa tahu? Penyakit chronic illnesses. Apa maksudnya? Hello? Tak ada orang tahu ke? Yang tak boleh diubat lagi. Salah. Chronic illness, kata lawan. Penyakit kata lawan. serius. Ha? Penyakit yang serius. Tak betul. Chronic illness, dia punya perkataan yang lawang. Besar lawan yang kecil kan. Itu bahasa Melayu nama apa? Opposite punya perkataan kan. Besar, opposite dia kecil kan. Cantik, opposite dia tak cantik kan. Chronic, opposite dia adalah acute. Acute illness and chronic illness. Apa beza ni? Okey, macam ni. Dia punya measurement ni adalah 14 hari. 14 days. Penyakit yang boleh baik dalam tempoh 14 hari, kira acute illness. Iaitu penyakit yang short term, tempoh pendeknya. 14 hari mesti baiknya. Itu penyakit acute. Biasanya flu semua ni, kan, penyakit berbaru yang biasa ni macam flu lah, semua biasanya within 14 days boleh baik. So itu ialah acute respiratory illnesses. Iaitu normal flu lah kan. Yang COVID-19 punya flu ni, dia melebihi 14 days. So dia macam sikit kronik lah. Yang biasa kita cakap kronik ni macam apa? Kencing manis. You kena je, bukan yang 15 hari boleh baik kan. Biasanya sampai puluh tahun sampai mati ni kan. Itu chronic illness. Chronic illness ni maksudnya dia tapak, you nak baik kan, normally more than 14 days. Tapi biasanya sepanjang umur lah. Itu chronic illness kan. Kencing manis ke, heart problem ke, cancer ke. Itu biasanya panjang umur punya penyakit lah. Dia more than 14 days. Itu chronic illness. Kalau acute illness, normally less than 14 days. So, COVID-19 nampaknya, tak tahulah. I belum baca lagi artikel mana cakap lah. So, COVID-19 kira acute ke chronic. Tapi ikut definition ini, patutnya COVID-19 kira chronic illness lah. Sebab dia akan melebihi 14 hari. Memang, respiratory illness penyakit berbaru ada dua jenis. Ada acute, ada chronic. You tengok chart ada type sini. Penyakit berbaru ni ada chronic, ada acute. Acute biasanya normal flu, semua ni acute. Chronic ni seperti apa? Bahagian dalaman berbaru punya sakit kan. Itu biasanya chronic, perbincangan. So COVID-19 ni dia kira lower respiratory illness, iaitu penyakit berbaru bahagian bawah. So dia ialah chronic. Kalau dia sakit memang lama, take time, more than 14 days lah biasanya lah. That's why itu chronic. So sekarang ni manusia memang takut chronic lah kan. Normally chronic ni tidak disebabkan oleh virus, tapi memang pun ada chronic yang disebabkan oleh virus kan. Macam COVID-19 ni disebabkan virus, tapi ada yang bukan disebabkan virus kan. So ini kena tahulah. Okay, sebab sekarang ni kita mengajar pun kena ikut zaman semasa lah. Tak boleh mengajar benda yang you macam tercicir daripada perkembangan semasa kan. Kita mesti bagi ilmu terbaru. That's why kita jarak atau buku test kan. Kalau buku test, dia tak boleh ubah ni. Okay, so kita punya man-made ecosystem is artificial biological system. Manusia yang kita buat. Seperti ada klinik atau hospital. Kalau natural ecosystem, ada ke hospital, ada klinik? Tak ada kan? Tapi kita punya man-made ecosystem, ada klinik, ada hospital. Adalah apa?
army camp kan. Macam-macam benda buatan manusia, ada traffic light lah sebagainya. Dia punya komponen, memang dia ada komponen yang interact. Dia punya sistem ni sama, mesti ada interact. Ekosistem, apabila kita cakap sistem ni, dia mesti ada interaction between the components kan. That's why tak kira natural ecosystem kan, memang ekosistem, dia punya keyword mesti ada interaction between the components kan. Tapi komponen dekat natural ecosystem sikit. Memang ekosistem ni macam-macam kan. Contoh ni tengok ni kan. Ekosistem. Kalau memang ekosistem biasa nak ada apa? Macam-macam kan. Energy system ada kan. Seperti kita punya elektrik lah, sebagainya kan. Adalah macam-macam food system. Siapa tanam, siapa makan, siapa buang sampah kan. Ada mobility system, LRT, MRT lah, pengangkutan apa kan, jalan raya ke awam kan. Jadi macam-macam sistem, bekalan air ke sebagainya. Jadi kita ada polisi lah, perundangan lah, ada values kan. Nilai. Apa itu nilai baik, apa nilai tak baik kan. Contohnya tipu orang tak baik kan. Bantu orang baik, ini values, social values kan. Ini benda ada ke dekat ekosistem? Tak ada. Boleh ke marah harimau? Harimau mengapa ia membunuh? You ni tidak baik. Tak boleh. Cakap harimau dia tak faham. Dia tak ada social values ni kan, dia tak faham. Bunuh tak membunuh, salah ke betul kan. Dia punya tujuan makan saja kan. That's why you tak boleh cakap dengan harimau social values. You tak boleh cakap dengan bakteria COVID-19 juga. Ini tidak bermoral. You membunuh orang. You boleh cakap ke COVID-19 itu virus? You tidak bermoral. Boleh tak? Dia tak boleh bercakap, dia tak boleh berdengar. Kan? Sebab dia bukan human, dia tak ada values. That's why ekosistem manusia ni macam-macam. Siapa lagi baru masuk ni? Sekejap. Saya kena keluar sekejap. Ini orang tatang panjang lampak. Kan? So kita manusia ni, ekosistem ni macam-macam. Ada teknologi, ada sains, ada so-called market, ekonomik kan, industri dan sebagainya. Tujuannya, kita ekosistem ni to meet our social needs. Kita keperluan masyarakat and providing values kan. That's why kita ada social economic system. Dalam natural ecosystem lah kan. Okay, kita ekosistem tak boleh terkeluar daripada natural ecosystem kan. Tanpa hutan boleh ke kita hidup? Tak boleh. Kan? Tapi man-made ekosistem, apa beza daripada natural ecosystem? You kena ingat, tadi kita tengok natural ecosystem, dia semua bentuk apa? Kitaran. Karbon dia naik ke udara, dia akan masuk ke binatang, tumbuh-tumbuhan, nanti boleh masuk air, masuk sungai, masuk tanah, boleh datang balik atmosfer, boleh masuk binatang semua, nanti boleh masuk tanah, air semua kan. Dia berpusing di situ kan, dia tak boleh keluar punya. Natural ecosystem, dia punya material ni pusing-pusing. Kalau tekan Shah Alam, di Shah Alam saja. Kalau tekan puncak alam saja. Dia tak boleh pergi tempat lainnya. Kan, oksigen sama, hidrogen sama. Tapi kalau man-made ekosistem, apa jadi? Di tempat sama ke berlari punya? Halo? Berlari. Dia tak boleh kontrol. Dia boleh kontrol. Dia berlari. Mengapa dia berlari ya? Contoh kan dia daripada contoh ni carbon dioxide. Daripada tempat pertanian, carbon dioxide dia dimasuk ke makanan kan. Sepatutnya semua jadi makanan itu, tumbuhan itu akan dimakan oleh binatang. Binatang pun tinggal sini kan, tak lari pergi tempat lainnya. Sebab binatang dia tak ada maraton kan, dia tak ada arti, tak ada bas kan, tak boleh jauh pergi 20 km, tak boleh kan. So, masuk ke binatang, tumbuh-tumbuhan. Lepas tu dia akan mati di sini juga tau. Lepas tu dihurai oleh bakteria, carbon dioxide akan keluar balik. So, carbon punya content dekat hutan mesti sama punya. Dia tak akan increase the carbon. Dia tak akan reduce the carbon di sini sahaja kan. That's why natural ecosystem ni sentiasa sustain, lagi 1 billion ke 1 trillion ke sama saja akan sustain. Tapi man-made ecosystem apa beza? Contoh ni kawasan pertanian. Kita dapat carbon dioxide masuk ke makanan. Lepas tu makanan ni pindah ke contoh ekosistem lain. Manusia makan. Lepas tu bebaskan carbon dioxide di sini. Nampak contohnya? So, kawasan pertanian, carbon dioxide akan semakin kurang. Kawasan pantai, carbon dioxide semakin naik ke turun? Naik. Kita ke school ke mana bawah sini. So, mengapa human punya ekosistem ataupun man-made ekosistem ataupun urban ekosistem, mengapa bandar kita semakin panas? Semakin kurang oksigen, semakin banyak carbon dioxide. Disebabkan kita pindah carbon dioxide daripada luar bandar ke dalam makanan. Makanan pindah ke bandar, lepas tu kita konsum dekat sini kan, kita makan sini kan. Kita punya manusia akan mencerna kan, burn the carbon dioxide kan, dalam bentuk karbohidrat kan, burn the karbohidrat kan, akan menghasilkan carbon dioxide. So kita semakin banyak menghasilkan carbon dioxide di urban, reduce carbon dioxide di rural. Rural udara bersih, sejuk, bandar panas dan high carbon dioxide.
Itu ni manusia punya masalah. Kita tidak consume di situ kan. Kita suka pindah sini, pindah sana. Sebab kita ada zoning. Kita ada zone pertanian. So pertanian hijau, kurang manusia. That's why dia kurangkan carbon dioxide. And then zone bandar ni, urban ke, industri ke, commercial ke, kita tidak kurang hijau kan. Kita kurang hijau. That's why kurang tumbuh-tumbuhan yang mengikat carbon dioxide. Tapi lebih banyak binatang manusia, termasuklah ia ladang peternakan kan. Kambing ke lembu sebagainya. Yang menghasil ayam kan menghasilkan carbon dioxide dengan banyak-banyak sekali. That's why dia tak sustain. That's why itu urban ecosystem. Dia akan membawa masalah ke tempat lain. Di akhirnya karbon ni banyak di urban. Ini karbon saja. Kalau boleh tengok nitrogen sama juga. Nitrogen di bandar, luar bandar ni akan pindah ke urban. So urban ni terlebih nitrogen. Terlebih nitrogen bukan jadi subur lah. Itu jadi pencemaran. Tapi kawasan pertanian jadi masalah apa? Kekurangan nitrogen. Apabila kekurangan nitrogen di kawasan pertanian, mereka buat apa? Mereka gunakan bahan kimia untuk masukkan nitrogen ke dalam tanah. Itu yang mengapa kita perlukan bahan kimia. Mengapa 1000 tahun dahulu manusia cucuk tanam tak payah bahan kimia? Mengapa sekarang ni kita perlukan bahan kimia? Sebab dulu orang makan sini, besar sini, mati di sini kan. Itu ni kita cakap apa? Tanah airku kan. Ini tanah airku kan. Ini tempat saya besar, makan tak mati kan. Itu namanya habitat kan. Itu namanya habitat. Betul? Sekarang ni urban habitat bagi saya bukan habitat. Sebab apa? Kita menghasilkan makanan di urban. Kita hanya consume makanan di bandar. Macam mana boleh cakap urban is a habitat? Dia bukan habitat. Dia tidak menghasilkan makanan. Kan? Kita besar di sini tapi kita tak mati di sini. Nanti mati kita mati dekat tanah kubur kan. Tempat lain. Kita buat zoning kan. Zoning kan. Makanan tempat lain. Hidup di tempat lain. Mati tempat lain. That's why kita bukan habitat. Kita bukan ekosistem yang seimbang. That's why kita ubah ekosistem kan. So luar bandar semakin kurang nitrogen di tanah dia. So makin tidak subur tanah dia. That's why kita perlukan bahan kimia. Then makanan kita makan mesti ada buang air besar kan, air kencing kan. Lepas tu mencemar pula kawasan bandar ni. Kan? Mencemar kita punya treatment plant, mencemarkan kita punya solid waste dumping site kan, kita buang sampah ke tempat lain. That's why manusia punya ekosistem ataupun manusia punya sains dan teknologi sebenarnya mengakibatkan pertanian semakin tidak subur. Perlu bahan kimia, and then kita mencemarkan bandar, kita mencemarkan sungai di bandar disebabkan kita punya air kencing dan besar semua, and then kita mencemarkan tempat membuat sampah ni atau tempat menguruskan sampah ni. Kan? So kita create problem tau. Kurangkan nutrien di satu tempat, melebihkan nutrien di satu tempat lain. Yang terlebih nutrien, namanya pencemaran. Kekurangan nutrien, perlukan bahan kimia. So human ni actually is a problem creator kan, betul kan? Membawa masalah kan, berwujud masalah. Kita memang creation kan. Kita pandai menghasilkan rekaan baru. Apa rekaan baru? Rekaan pencemaran. Itu rekaan yang paling bagus punya lah, sentiasa ada punya kan. So this is a human problem. Kalau compare the natural ecosystem, itu tak akan berlaku. Kan? Nitrogen ambil di sini, ulang balik di sini kan. Karbon ambil sini, ulang balik di sini. So tak ada tempat yang terlebih karbon, tak ada tempat yang terkurang nitrogen. Okay, setakat ni boleh faham? That's why 2 minggu lepas saya minta balik fikir kan, apa prinsip pembangunan mampan you boleh cakap. Inilah, you so faham, apa tu pembangunan mampan? Guna resources di mana, ulang balik di mana. Bukan yang guna di sini, buang di tempat lain. Ambil di A, guna di A, balik ke A. Bukan dia macam kita, ambil dekat A, guna di B, buang di C. So kita memberi masalah kepada A, B, C. Okay, setakat ni boleh faham? Siapa ada pandangan? Boys, mana? Faham. Faham apa? Boleh tunjuk sikit. Apa yang faham? Dia susah jawab tu. Apa tu? Apa yang faham tu? Yes. Alah, online class ni tak boleh dah baca nota saja. Baca nota tak payah bagi nota lah. Online banyak baca nota kan. Yang penting ni perbincangan. You kena faham. Okay, siapa tadi cakap faham tu? Mari, cuba. Apa you faham? Hello? Diam lah terus. Habis lah. Kita kena create habitat kita sendiri je tu. Create habitat. So, you rasa macam mana prinsip pembangunan mampan you nak buat? Tak payah copy orang punya. You sendiri punya prinsip pembangunan mampan. Apa prinsip dia? Contoh satu? Kalau kita nak buat development, pastikan development tu tak separate zoning. Kalau
kita kena create development yang habitat kita duduk situ untuk kita makan situ, kerja kat situ, macam tu lah. Yes. Dalam bahasa Ah. sustainable, dalam chatting saya ada tulis misuse development. Itulah kita cakap tak boleh zoning. Kalau you baca buku-buku sustainable design, sustainable development, zoning itu kesalahan besar. Mengapa masalah bandar? Mengapa masalah sekitar? Disebabkan zoning. So no zoning, baru betul. Tapi kita masih buat zoning lagi. Maksudnya kita tak faham lah. Lagi teruk ni, keluar kat ayat pula. Zoning yang mampang. Oh, lagi teruk. Dia tak faham apa tu zoning. Dia tak faham apa tu sustainable. Zoning yang buat masalah. You ada specific zone menghasilkan sumber daya. Ada specific zone menggunakan sumber daya. Nanti ada specific zone melupuskan sumber daya tau. Then tiga-tiga tempat ni create problem. Itu lah masalah zoning. Tak percaya, baca buku, baca online, sustainable design, sustainable environment. Memansalahkan zoning. So yang betulnya ialah misuse development. No zoning. Misuse apa? That's why mengapa kita cakap urban farming. Bandar, kita perlu ada pertanian. Ada pertanian, kita makan, kita lupus. Lupus seperti mana? That's why kita ada decomposite kan. Sekarang ni pun banyak authority, dia buat local agenda 21 kan. Dia ada decomposite kan. Kita punya sisa makanan ni, sayur-sayur ke buah-buahan ni, jadikan baja balik. That's why itulah betul. You ambil resources urban farming. Makan di urban. Lepas tu lupuskan sisa makanan pun di urban. Jadi baja. Untuk guna urban farming. Itu baru betul. Kan? Bukannya luar bandar cucuk tanah, orang bandar guna, lupus tempat lain. That's why, you all ada buat ke? Sisa-sisa makanan, timbang untuk dijadikan baja. Buat tak buat? Tak buat I tahu macam you all tak buat. Rumah saya buat. Sisa makanan, kami jadi baja. Plastik, asingkan. Besi, asingkan. Botol-botol, asingkan. That's why, baja, sisa betul-betul dibuangkan, tak banyak. Kan? Dulu saya pernah tengok TV tau. Ada satu keluarga lelaki teruk. Dia satu pulang bukan teruk lah, bagus sangat. Satu pulang mungkin menghasilkan sampah yang buang 1-2 gram saja mungkin. Sebab yang lain semua boleh recycle, boleh reuse. Dia tak ada benda yang boleh buang. Ini yang canggih punya. Kan? Dia beli roti dia akan bawa dia punya plastik ke bungkusan sendiri tau. So dia masukkan. Bukan macam Malaysia punya orang kan, pergi kedai roti, sebenarnya dia tak masuk plastik bag lagi. Lepas kita beli, dia baru masuk plastik bag. Dia bawa sendiri lah pergi. So tak payah plastik bag. Dia bawa dia punya basket sendiri tau untuk simpan roti. Macam orang zaman dulu lah kan. Bawa basket yang bersih, isi roti balik. Bukannya minta plastik dari dia. Putih punya pasti free lah. Ambil lah banyak-banyak putihnya. Kuning tu kena bayar, kamu ambil. Itulah manusia Malaysia ni orang kan. So kita suka ambil plastik bag. Kita tak nak bawa basket sendiri kan. That's why kita menghasilkan banyak sampah. Okay? So itunya. Kalau kita nak cakap sustainable design, you belajar benda recycling, you faham. Patutnya semua ekosistem boleh menghasilkan resources sendiri, kan? And then boleh menggunakan resources sendiri dan melupuskan resources sendiri. Itu baru betul punya. Itu baru kita cakap apa? Sustainable. Bukannya macam kita cakap saja sustain kan, sebenarnya tak sustain kan. That's why dia bentuk cycling. Sustainable ni mesti bentuk cycling. Macam contoh ni lah kan. Boleh nampak anak ni kan. Contoh ni nitrogen cycle. Dia mesti pusing di sini. Pusing di sini. Kalau human habitat macam mana? Dari satu tempat masuk ke satu tempat lain. Dia one way line tau. One way line. Macam kita lah suka one way traffic kan. Sebenarnya one way traffic pun masalah tau. So human ecosystem ni dia one way kan. A makanan masuk B guna, buang ke C. B tak balik, C tak balik ke A. One way punya. Sama dengan highway, one way. Jalan raya dekat Ketai, one way. Sebenarnya one way ni tak bagus. One way ni create problem. Sama. So ekosistem semua bentuk kitaran. Dia bukan one way. Dia mesti boleh pusing-pusing-pusing. Kan? Dia two way kan? Okay boleh? So daripada material cycle ni, supaya you faham. Macam mana nak sustain? Senang je. So sekarang ni soalan saya tanya you. Sekarang ni banyak tempat tak cukup air minum. Satu tahun 4 kali, 5 kali putus air kan. Macam mana selesai masalah ni? Kalau you faham prinsip cycling ini. You rasa macam mana selesai masalah tak cukup air ni? Ataupun sentiasa air tercemar, tak cukup air minum ni. Bekalan air terputus ni. Apa cadangan you ni? Kalau you faham benda recycling ni. Atau bentuk cycle ni. Apa cadangan you? Yes, siapa nak cuba?
Hello? Yes? Anyone? Doktor. Aisyah, yes. Apa dah saran? Boleh ke macam kalau air mandi kita tu, Hmm. kan kita mandi kan, air tu kita tahan, lepas tu kita buat siram pokok untuk recycle pada air tu. Boleh, bagus, boleh bagus. Tapi kena pastikan deterjen lah, siapa yang gunakan itu tak boleh merosakkan tubuh-tubuhannya lah. Kena cinta alam yang benar lah. Janganlah banyak kimia-kimia, nanti siram pokok dia mati besok. Ya kasihan. You kena guna benda yang semula jadilah natural product lah. Janganlah bahan kimia banyak-banyak. Kan, itu penting tau. Okey, siapa lagi? Ya, Doktor. Ya, Aisyah. Siapa lagi? Norman. Yes, Norman. Tadi mana? Kadar air hujan, doktor. Tahap air hujan. Orang bandar, gunalah air di bandar, guna di bandar, buang di bandar, kan? Itu masalahnya apa? Kenapa kita nak ambil air daripada luar bandar ni? Datang jauh berpuluh-puluh kilometer, beratus-ratus kilometer datang ke sini. Guna, lepas tu buang ke tempat lain kan? Kita create a problem. Nanti kita marahkan orang hulu sungai, mencemarkan sungai lah, apa-apalah. Dia cemar sungai, dia bilang, mengapa you affected? Sebab you sendiri tak sustain. Mengapa you ambil air orang lain? Masing-masing jaga kualiti air sendiri. You punya air tercemar, you tak marah. You marah ke orang lain yang tercemar air. Betul kan? Orang KL marahkan orang yang ulu-ulu tu tercemarkan sungai. Nak saman dia, nak tangkap dia. Soalan saya, orang KL sendiri cemarkan sungai, mengapa tak disaman? You sendiri tak ada air bersih, mengapa tak bersalah? KL, air kotor, tak bersalah. Nanti orang Ulu Selangor, air tak bersih, salah pula. Adil ke tidak adil? Kan? Mengapa you boleh cemarkan alam sekitar you, orang lain tak boleh? Orang KL patutnya pelihara air sungai sendiri. Minumlah air sendiri. Bukannya KL tak cukup air. Setiap tahun banjirnya kan, terlebih air. Kan? Selangor banjir, KL banjir kan, Bandaraya banjir. You terlebih air, mengapa cakap tak ada air? Mengapa nak guna air orang lain? That's why Bandaraya, bandar sendiri kita tidak cinta alam. Kita sendiri tidak preserve the water. And then nak minta orang lain pelihara air untuk kita. Itu ni benda yang selfish. Pentingan diri sendiri kan. So kalau kita belajar cycle ni, kita sudah faham all the things in cycle form baru sustain, then we preserve our own ecosystem lah. Air sungai turun yang bersih kita simpan, kita guna sendiri baru kita buang. Tak payahlah harapkan orang lain. Orang lain cemarkan air, dia sendiri dapat balasan dia. Betul kan? Siapa bersalah, siapa dapat balasan. Bukannya orang lain bersalah, saya dapat balasan. Mengapa jadi macam tu? Sebab saya pun bersalah. Saya bergantung kepada dia. That's why dia buat salah, saya terima balasan. Patutnya dia buat salah, dia terima balasan kan. Mengapa balasan tu boleh transfer ke tempat orang lain? Itu pelik tu. Sistem yang macam tak betul kan? Betul. Prinsip yang macam tak betul. Kan? Sebab kita bergantung kepada orang lain. Kita tak self-sustain. Kita cakap self-sustain kan? Berdikari diri sendiri. Kita tak. Kita tidak berdikari. Kita ni jadi parasit lah kan? Nak bergantung kepada orang lain untuk hidup kan? Kita boleh symbiosis, saling sokong menyokong, tolong menolong. Tapi jangan jadi parasit kan? Betul kan? Atau orang left anything, ada lain problem. Okay, so kalau belajar ni, apa prinsip perancangan yang boleh keluar? Misuse development. Apa lagi? Kan, macam cakap kan, rainwater harvesting kan. Apa ialah menghafal kan? Kita tahu apa boleh buat kan? Air, rainwater harvesting. Makanan, kita kena ada urban farming. Betul? Tengok chatting sini, saya tengah type ni, urban farming kan, menghasilkan makanan sendiri. Nanti, decomposite. Kita punya sampah yang natural ni, yang kita cakap organic waste kan. Apa maksudnya organic waste? Organic waste saja boleh decomposite kan, boleh jadi baja balik. Apa maksudnya organic waste? Yes, siapa nak cuba? Apa maksudnya? Sisa makanan. Yes, sisa organic ialah sisa yang biological punya. Manusia pun jadi organic waste tau. Kalau mati jadi organic waste jugalah. Organic waste ni maksudnya organ, iaitu organism benda hidup. Sampah yang hasil daripada benda hidup ni, organism kan, organic waste. Organic waste ni boleh recycle, senang, boleh decomposite. Kalau bahan kimia ni susah, kan? Sisa-sisa bahan kimia ni susah. That's why zaman dulu tak ada sains dan teknologi, semua sampah ialah sampah organik. That's why dia semua bentuk cycling kan, cycle. Dia tak ada plastik. Dulu mana ada dunia ada plastik? Dulu dunia mana ada besi? Dulu dunia mana ada logam macam-macam kan? Itu ni, semua benda boleh recycle. Kertas boleh recycle sebab kertas ni dia organik kan? Dia buat daripada daun-daun ke kulit-kulit pokok kan? Dia recyclable kan? Dia sebab natural product kan? Tapi apabila kita masuk kilang banyak, itu jadi kita banyak menghasilkan logam lah, plastik lah yang susah recycle.
Recycle pun menghasilkan pencemaran. Dia recycling tak cinta alam. Dia akan menghasilkan pencemaran juga kan, semasa recycling tu kan. So kita sudah tahu macam mana sustainable design, kita misuse environment. Macam transport sama lah misuse kan. You tutup di sini, kerja di sini, rekreasi di sini. Itu paling bagus. Tak payah pindah sini, pindah sana. Janganlah rumah di zone A, kerja dekat zone B, rekreasi dekat zone C. Itu yang menyebabkan kita bergerak banyak, menghasilkan pencemaran kan. That's why kita kena misuse development. So prinsip sama, boleh guna untuk transportation, recreation, housing, commercial. Untuklah kita punya land use development sama kan. Kita ke arah misuse. Dengan infrastructure, kita rain water harvesting. Sampah kalau boleh recycle, reduce, reuse kan. And kita buat decomposite kan. And then air kita rain water harvesting kan. Ataupun kalau takut banjir, kita simpan air hujan kan. Kolam takungan dan sebagainya. That's why kita selesai masalah di mana? Di sini. Jangan di tempat lain. Masalah boleh jadi sumber jaya. Banjir, banyak air. Biarlah air itu jadi sumber jaya kita. Simpan hujan, simpan air untuk masa kemarau. Itu betul lah. So tak ada lah banjir. Simpan di kolam lah. Kita buat kolam banyak-banyak. Atau tangki bawah tanah kan. Tangki bawah tanah boleh buat kan. Di bawah jalan raya buat tangki besar-besar, underground punya storage kan. Simpanlah air hujan banyak-banyak semasa banjir. So tak ada lah banjir. And then musim kemarau, guna balik air ni. So tak ada lah masalah. Banjir semasa hujan, kering semasa kemarau kan. That's why perancangan ni senang. In situ je. Jangan create the problem kan. Boleh. Apa lagi prinsip boleh pakai? So, janji ingat tau. Benda mesti kitaran di sini sahaja. Kalau boleh, berdikari. Kalau tak boleh, baru katakan minta benda dari orang lain kan. Kalau asyik minta benda orang lain je, mana boleh kan? Tidak boleh. Minta benda orang lain ni sikit saja. Bagi orang lain pun sikit saja. Paling penting kita kena self-sustain. Baru ekosistem kita seimbang. Betul? Okay? Boleh ya? That's why mengapa you nak belajar ini semua ekosistem bukannya menghafal. Pentingnya you memahami. Apabila memahami, tahu apa yang nak buat. Gunakan prinsip-prinsip cycle ini dalam perancangan bandar. Dalam mewujudkan ekosistem bandar yang bagus. Bukan yang minta ia menghafal. Faham tak? Okey, setakat ni semua pada faham? Okay. Boleh kan? That's why ilmu ini belajar untuk you apply kan. Untuk dihafal. So tak payah hafal. Hafal pun tak ada guna. Kan? You nanti tak jadi ilmu you. Jadi ilmu orang lain saja. Okey, selepas kita faham prinsip asas, hopefully nanti kita boleh guna dalam kita punya perancangan lah. Semesta ni you faham kan? You faham structure plan kan? Betul kan? Betul kan? Betul. So nanti polisi you kena polisi yang betul lah. Sustainable policy lah. Jangan keluar ayat pula apa. Tapi you kena buat ayat macam tu lah. Sebab orang lain semua faham itu je kan. Pengusunan yang mampang. Tak faham punya ayat. Tak apa, you buat saja ayat. Sebab kalau tak cakap macam ni, orang lain tak faham pula. Kan? Tapi, ataupun keluar ayat baru lah. Misuse zoning. Pengusunan, campuran guna tanah. Kan? Misuse zoning. Betul? Pengusunan, campuran tanah. Campur ke tanah itu? Guna tanah, campur. Bukan tanah itu campur kan. Campuran guna tanah. Tapi memang ada orang cakap tak boleh campur punya. Tak boleh campur, mesti asing kan. Itulah masalah. Dia akan create a problem kan. Macam kita lah. Mengapa mesti asingkan high cost, medium cost, low cost? Kita asingkan industri, boleh faham. Sebab industri ni mencemar. Orang miskin ni mencemar ke? Orang miskin ni membawa penyakit ke? Mengapa kita asingkan orang miskin? Ika kata aja masa ibu layout, asingkan juga low cost. Semalam lagi, semalam ke 2 hari lepas, saya baru cakap dengan orang plan Malaysia juga, planner juga. Mengapa low cost mesti diasingkan di satu zone? Saya masih argue lagi benda ini kan. Yalah, ramai tak boleh cakap lah, nanti marah saya kan. Yalah, mengapa kita asing orang miskin? Orang miskin ni bawa penyakit ke? Orang miskin ni satu pencemaran ke? Kalau tak ada, mengapa kita buat zoning untuk high cost, medium cost, low cost? That's why bila kita suka buat zoning, semua benda nak zoning. Guna tanah nak zoning, kos rumah nak dizonkan, manusia nak dizonkan, kan? Betul? Kita dulu cakap lah, secara tu cakap apa? Orang putih kan, zonkan manusia kan? Orang Cina tutup di bandar, orang India tutup di ladang, orang Melayu tutup di kampung kan? Pengezonan manusia tu. Jadi kita sekarang ni tak buat ke kerja macam tu? Sama je kita buat. Kita legalize lagi tanah kais bantuan kan? Kita buat zone high cost lah, zone medium cost kan, zone low cost kan? Kita legalize dalam structure plan kan? Kita asingkan orang kaya, orang sederhana, orang miskin. Bukan ke sama dengan orang putih punya hal ni? Separate the human. Separate and apa nama tu ayat tu? Separate and govern. Di asingkan Malaysia senang jaga. Betul lah. Di asingkan low cost
you jaga low cost. Asingkan medium cost, you jaga medium cost. Asingkan high cost, high cost. Senang jagalah. Senang jaga high cost, medium cost, low cost. You tak mau campur. Jika campur mesti masalah. Alasannya sama dengan orang putih lah. You campurkan 3 pansa, dia cakap masalah. Baik asingkan. Sama alasan orang putih kan. Mengapa asingkan 3 pansa? Kurang masalah. Mengapa asingkan high cost, medium cost, low cost? Kurangkan masalah. Disebabkan alasan itu, kita create a problem. Kita asingkan manusia, kita asingkan macam-macam benda. Sepatutnya kalau kita saragak masalah asingkan bangsa, kita jangan asingkan pula. Kita sekarang bukan asingkan bangsa ikut gaum, kita asingkan bangsa ikut bangsa kaya, bangsa sederhana, bangsa miskin lah. Betul. Bangsa jutawan, bangsa orang biasa, bangsa orang miskin. So kita bangsa lain sekarang ni, bukan bangsa ikut gaum, tapi kita bangsa ikut income. Betul. Ikut pekerjaan. Salah tau. That's why Trump ni, mengapa kita masih buat itu lagi? Yes, I tahu. Kalau you campurkan high cost, medium cost, low cost, apa impactnya? High cost tak jadi high cost. Okey lah. Mengapa kita nak maksimalkan profit orang pemaju tu? Supaya high cost boleh jual mahal-mahal. Apabila kita asingkan 3 cost ni, high cost dia boleh jual mahal-mahal. Mengapa kita nak maksimal profit pemaju? Mengapa nak bagi orang kaya ni suka duduk dalam dia punya penjara sendiri tu? Kata-kata penjara sendiri, ini my exclusive area. Bukankah kita create penjara orang kaya? Kita kuncikan orang kaya dalam satu tempat itu. Betul kan? Kata-kata kan, kuncikan dia. Kan? So kita, mengapa membenarkan orang kaya atau zon yang eksklusif kan? Zon yang eksklusif. Ini kekayaan punya tempat. Atau jutawan, bangsawan punya tempat kan? Mengapa kita masih membenarkan benda ini sampai 20 tahun ni? Kan? Kita cakap apa 2020 kan, 21st century. Sampai hari ni kita masih membenarkan benda ini berlaku. Iaitu ada zon bangsawan. Macam dululah. Semasa cacahan putih kan. Ini restoran orang putih, orang lain jangan masuk. Macam dekat Amerika kan. Restoran orang putih je masuk, orang Afrika, orang hitam tak boleh masuknya. Sebab itu tempat putihnya, white area kan, white zone kan. So kita bukan buat kerja masih ini sama. Ini eksklusif high cost area, kata-kata orang lain tak boleh masuk. Kan? Bukankah kita buat kerja ini sama? Kita mempecahkan manusia kan, kita mempecahkan komuniti, kita mempecahkan, kita yang menyekat perpaduan manusia sebenarnya. Kita yang merosakkan tau. Dengan gunakan zoning housingnya. Patutnya tak boleh. Kalau kita cakap perpaduan, harmoni, mana boleh buat kerja itu kan? Bukan sama dengan macam masalah buat orang putih dengan orang hitam ni. Bukan sama dengan British ni, Melayu, Cina, India, Myanmar. So kita tak bersalah, orang lain bersalah. Bukankah kita sama-sama bermasalah, bersalah kan? Okey, tak apa. Saya cakap macam ni, tak semesti saya betul. Mungkin saya salah. You fikir balik. Sebetulnya, mungkin orang cakap saya ni ideologi sangatlah. Susah diimplement lah kan. Tak apa, suka hati you fikir. Masa depan mungkin boleh diselesai. Mungkin sekarang ni susah aja kan. Okey. So, kita sekarang ni selepas faham prinsip asas, kita sekarang cakap environmental issues. Apa maksudnya issues? Okey, siapa nak cuba? Apa bezanya issues and problem? Apa beza dia? Apa maksudnya issue? Apa maksudnya problem? Ikut pemahaman sendirilah, tak payah ambil nota orang lain. Environmental issue? Masalah ialah apa? Problem. Issue? Yang menyebabkan masalah. Itu factor of the problem. Faktor masalah. Itu factor of the problem. Issue ni apa? Isu ni apa? Apa itu isu? Okey, contoh orang tu jahat, masalah kan? Orang tu gaya, potensi lah kan? Tempat ni cantik, potensi lah kan? Tempat ni tercemar, masalah kan? Apa isu? Isu ni apa? Isu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Contoh pantai kita sini, lepas ikut survey, nampak, ada tempat yang cantik, berpotensi. Itu potensi lah kan. Ada tempat yang tercemar, masalah kan. Isu ni apa? Pantai kita ada ni tempat yang cantik dan tercemar. Kita ada different quality of the environment. Itu isu lah. How can our city got different type of quality? Why some areas are so beautiful, so clean, so well maintained? Why some areas so dirty, so unmanageable? Itu mungkin jadi isu lah, betul kan? Itu isu alam sekitar lah. Ataupun it's a management issue, isu pengurusan. Mengapa bandar ni diurus jadi macam ni? Satu bandaran yang sama, satu majlis bandaran yang sama contohnya. Mengapa akhirnya pengurusan dia jadi ada tempat yang bagus, ada tempat buruk.
Itu isu lah. Ini salah satu isu besar lah. Itu isu pengurusan bandar lah kan. Urban management issue. Ataupun town planning issue lah. Mengapa kita tidak boleh urus dengan seimbang? Mengapa wujudnya perbezaan income, perbezaannya kualiti alam sekitar, perbezaannya masalah dan potensi. Itu jadi isu, faham? So, sekalian faham apa maksud isu? Ini saya bagi satu contoh isu kaitan dengan potensi dan masalah. Pada faham? Halo? Halo? Boleh. Saya cakap dengan komputer saja, boring. Okey ya? Boleh ya? So, Boleh, sekarang ni boleh, Doktor. siapa boleh bagi contoh? Apa beza dengan potensi, isu dan masalah? Bagi contoh lain? Tadi saya cakap macam tu kan? Isu, problem and potential. Okey, sekarang ni boleh bagi contoh lain. Apa berkaitan isu potential and problem? Kaitkan tiga benda ni. Macam mana kait? Nah, tak mau? Tak mau? Mungkin contoh macam itulah. Okey. Problemnya adalah perbezaan antara orang putih dan orang hitam. Adalah masalah tidak perpaduan kan. Ataupun tidak persefahaman antara orang putih dan orang hitam dekat Amerika kan. Tapi ya, mengapa orang hitam boleh jadi presiden? Obama itu isu besar tu. Orang putih orang hitam ni bukan banyak konflik. Kan? Bukan ke orang putih tak percaya orang hitam ni? Orang putih ni pandang rendah orang hitam ni. Orang hitam pun tak suka orang putih ni. Sebab apa? Dia gila kuasa sendiri. Macam dia sendiri king kan. Akhirnya, mengapa pula orang hitam boleh jadi presiden? Obama itu. Itu isu besar tu. Betul kan? Faham? Boleh ya? Okay. So, kita cakap environmental issue. Global warming ialah satu isu ke satu problem? Problemnya, dia panas. Dunia kita semakin panas. Faktor dia sebab pencemaran udara, carbon dioxide lah, greenhouse gases semua. Masalahnya, kesan masalahnya macam-macam lah kan. Dunia panas, nanti air pasang lah kan. Angin semakin kuat lah, ubah climate kita kan, semua. So itu overall ni is a issue. Isu apa? Isu global warming. Isu ni sebab dia banyak masalah, dia banyak faktor dia, dan banyak kesan dia, dan dia ada banyak persoalan tau. Yang mungkin kita patut fikirkan, bincangkan, kaji, dan mungkin boleh selesai. Okay, so global warming is a environmental issue. Dia bukan satu straightforward punya masalah. Dia mungkin macam-macam masalah bergabung bersama punya. Dia mungkin ada masalah apa? Masalah manusia ni, dia nak kekayaan. Manusia ni nak urban development yang berlebihan. Manusia yang suka terbang pokok kan, atau suka cinta alam. Dia global ni, dia melibatkan banyak masalah. Masalah fizikal, masalah attitude manusia, masalah ekonomi, sebab orang nak kekayaan berlebihan dan sebagainya kan. Ada masalah perundangan, masalah pelaksanaan, dia macam-macam masalah. Nanti ada punca yang besar macam-macam, ada kaitan yang macam-macam. Akhirnya jadi satu, kita cakap is issue of global warming. Dia bukan yang selesai A saja terus dapat jawapan. Dia selesai sini, ujuk masalah sana. Selesai masalah sana, diujuk dalam masalah lain. Sebab ini is a issue juga kan. Boleh ya? Boleh? Nampak ni ya? So isu besar dekat sini apa? Biasa orang cakap ni. Kan? Global warming. Overpopulation. Penduduk semakin banyak. Itu isu lama lah. Isu baru sekarang ni apa? Population growth too slow kan. Sekarang ni population growth kita sudah semakin menurun kan. Especially negara maju lah kan. Itu jadi isu baru. Bukan overpopulation lah. Overpopulation ni mungkin di negara yang kurang maju lah. Seperti Afrika, India kan. Kalau developed country ni bukan overpopulation. Low population growth kan. Population tidak bertambah banyak. Kalau tidak bertambah banyak, ujuk masalah apa? Ujuk masalah aging society kan. Masyarakat semakin tua kan. Orang muda tak ada, orang tua semakin banyak kan. Itu jadi isu lain pula kan. Nuclear pun isu kan. Climate change is issue. Dia berkait-kait punya masalah dan potensi dan juga punca dan juga kesan. Itu ni jadi satu isu kan. Jadi satu persoalan topik besar lah. Senang cerita macam tu, boleh ya? So, isu ni boleh kait dengan macam-macam benda lah kan. Seperti public health, kesihatan awam. Ini memang isu besar sekarang ni kan, kesihatan awam. Ramai orang tak sihat atau takut tak sihat. Loss of biodiversity, kepelbagaian benda hidup semakin kurang. Kan? Kita punya population manusia semakin banyak, population ayam semakin banyak, population lembu semakin banyak, tapi population lain semakin kurang. Seperti harimau semakin kurang, pokok hijau semakin kurang kan. Itu ni, kita loss of biodiversity kan. Kepelbagaian benda hidup sudah kurang. Kita jadi banyak mono kan, banyak spesies yang sama.
loss of resilient ecosystem. Kita punya ekosistem sudah tak ada daya tahan, kan? Poor water supply, sanitation issue, kan? Natural hazard, kan? Bencana semua jadi. Ke bencana manusia ni, kan? Poor agriculture practice. Kita punya jenis pertanian yang gunakan cara yang salah, kan? Atas sekali apa? Forest, agriculture land degradation. Kita semakin kurang tanah pertanian, tanah hutan, sebagainya, kan? Resource depletion, kita semakin kurang resource. Sebenarnya kalau kita ucapkan cycle yang betul, dia tak akan kurang. Yang kurang sebab apa? Kita ni one way, kan? One way punya ekosistem, kan? A supply, B guna, buang dekat C. Kita tak balik ke origin, kan? Kita tak balik kepada origin. Contoh macam mana? Kita punya financial system. Kalau orang kaya, dia ambil duit daripada orang lain, kan? Betul? Dia buat business, dia ambil duit orang lain. Lepas dia ambil duit orang lain, dia tak belanja. Macam mana dengan financial system kita? Sihat ke tak sihat? Halo? Tak sihat, kan? Seorang kaya kena belanja lah. Dia ambil duit orang lain, dia patutnya belanja kepada orang lain. Sebab duit tu berpusing, kan? Pusing dari A pergi B, B pergi C, C pergi D, B akhirnya balik ke A, kan? Baru betul. Baru kita punya financial systemnya kita stable. That's why semasa ekonomi tak bagus, kita naikkan interest, kan? Bank interest ke turunkan bank interest? Halo? Ekonomi tak bagus. Nak naikkan bank interest kan nak kurangkan bank interest ni? Naikkan. Naikkan. You all ni semua salah ni. Kena turunkan interest. Sekarang ni MCO, ekonomi tak baik. Kita punya interest bank semakin turun kan, makin naik. Turun. Sudah turun banyak kali. Sila minggu ni, minggu depan turun lagi. Mungkin sampai kosong saja nanti, tak ada interest. Mengapa? Mengapa? Nak you belanja duit. Orang kaya jangan simpan duit banyak-banyak. You kena belanja. You duit ambil dengan community A. You mesti belanja baru pulang balik ke community A. Kalau community orang kaya ni dia simpan duit, orang miskin semakin miskin lah. Duit akan tersimpan di golongan B saja. Golongan A ni semakin kurang duit. That's why mengapa nak kurangkan interest? Orang kaya akan rasa, alah simpan bank pun tak ada interest, dia lah belanja. Macam tu lah. Betul kan? Kalau interest tinggi-tinggi semua orang ketekut simpan duit dalam bank, apa jadi? Oh, ini kalau balik cakap dengan tatok nenek you mungkin dia marah you tau. Pensyarah ni songsam punya ke? Bukan ke berjimat cemas simpan duit ni betul bagusnya? Mengapa menggalakkan kita belanja Belanja betul ke simpan duit betul ni? Mana satu betul ni? Belanja. Dua-dua betul. Kena simpan belanja. You belanja saja nanti jadi pokai, jangan marah saya lah. Itu orang bahasa Cina pokai, kan. Maksudnya miskin lah. Pula jatuh miskin. You jadi pula miskin, kan? Tak boleh. You belanja saja pun salah. You simpan saja pun salah. You kena simpan. You ada belanja, you ada simpan. Dua baru betul, kan? Belanja untuk hari ini. Simpan untuk belanja tahun depan. Kata simpan, tahun depan lah belanja apa? Kan? Simpan untuk keperluan masa depan, keperluan masa kecemasan, kan? Dia pun belanja juga, tapi belanja masa depan lah. Itu nama dia simpan lah, kan? Okey, jangan belanja saja, pun tak boleh simpan saja. Itu tak boleh. Sebab itu nama cycling. Kena pusing. Duit itu pun kena cycling tau. Boleh belajar ekosistem, environment ni, you boleh guna tau financial. Macam mana menguruskan kerajaan, macam mana menguruskan negara kita, macam mana menguruskan bajet kita. You pastikan duit itu kena pusing. Kena cycle. Kalau duit itu tersekat dekat satu golongan, itu habis. Dia akan merosakkan ekonomi negara, kan. Sebab satu golongan ni sekatkan duit tu. Semua tersekat dekat dia. Habislah. Orang lain tak ada duit lah. So dia kena pusing macam cycle lah. Duit ni kena pusing. So apa maksudnya duit? Bukan saya punya, bukan you punya. Semua lalu saya punya tangan, lalu tangan you saja. Semua tempat lalu je, mengalir je, kan. That's why orang cakap apa? Aliran kewangan. Aliran kewangan. Alir saja. Melalui tangan you sampai tangan orang lain, melalui tangan orang lain sampai tangan orang lain. Semua ni pekan sekejap, lepaskan. Pekan sekejap, lepaskan. Itu baru sistem kewangan. Sama dengan ekosistem. You tak boleh simpan karbon di mana-mana. You kena pusing. Udara, pergi air, pergi tanah, pergi binatang, tumbuh-tumbuhan masuk balik ke air. Contoh macam tu. Pergi udara balik. Dia pusing. Kan? Dia tak boleh sekat mana. Apabila karbon sekat dekat atmosfer, itu kita cakap apa? Pollution, kan? Terlebih karbon dekat atmosfer, kan? Tak boleh terlebih di satu tempat. Apabila satu resources, satu material terlebih di satu tempat, itu jadi masalah. Itu ekosistem. So sama dengan financial. Satu resources tersekat di satu tempat banyak sangat, lama sangat pun tidak boleh. Jadi saya kena belanja lah. Kan? Itu betul ni lah, kan? Tapi tak boleh belanja sampai habis, tak simpan untuk masa depan, kan? Okay, so itu environmental issue.
tadi terkeluar sampai financial sebab apa? Saya nak bagi tahu. Environmental ni sebenarnya termasuk financial. Tapi biasanya kita tekankan physical environment lah. Financial biarlah subjek lain yang bincang kan. Tapi kita bagi contoh sikit lah supaya senang faham. Ekosistem punya teori ni boleh pakai di banyak tempat lain. Kan? That's why mengapa semua agama menggalakkan kita apa? Mendemar duit. Mengapa? Orang ada duit, demar bagi orang lain. Mengapa? Jangan sekat dekat you lah. You ni sekat saja duit, habislah. Orang lain jadi susah. You ambil duit orang lain, you kena belanja balik ataupun demar bagi orang lain. Kena bagi dia mengalirkan aliran kewangan kan. Okey, yang lain-lain ni semua tengok, boleh tengok sendirilah kan. Climate change kan, human health. Tengok, human health ni ialah our central problem. Okey. Group ini lupa tanya satu soalan. Apa prinsipal satu Rio Declaration? Tahu apa tu Rio Declaration? Tahu tak Rio Declaration? Deklarasi Rio, apa itu? Tak tahu? Tak tahu? Tak tahu? Tak. Apa tu Rio Declaration? Tak tahu ah? Ya. Tahu doktor. Sustainable Development pernah dengar? Pernah. Sustainable Development pernah dengar lah kan? Okay. Pernah dengar, Tak pernah juga? Tak pernah kan? Okay. Sustainable Development ni datang dari mana ayat ini? Sustainable Development ayat ini datang dari mana? Tahu tak? UN. United Nations. Dekat tempat mana yang keluar ayat ni? Dokumen mana? Dokumen namanya you nampak Google sekarang ni? SDG. Nampak. Nampak kan? Okey. Nak pastikan you nampak benda yang saya nampak sama lah. Janganlah nanti nampak saya nampak lain, you nampak lain. Habis kita cakap dengan itik ayam pula kan. Rio Declaration. Rio Declaration ini tempat yang mulanya so-called sustainable development. Nampak? Rio Declaration ini tempat yang memulanya sustainable development. Okay, so I buka ayat ni. Dah, slow sikit. Rio Declaration ialah tempat ni menghasilkan perkataan sustainable development. Okay, mana Rio Declaration principle ni? Ayat di mana? Ayat. Mana ayat dia? PDF? Tengok okey ke? Okay, so Rio Declaration ni dia sebab satu deklarasi dibuat di Rio de Janeiro kan, Brazil, betul eh? So inilah tempat ni mulakan kita cakap nak apa? Sustainable development. Semua ni hui kantiang lah, tu si. Semua sengihnya, ada sengihnya. Okay, nampak ni kan? General Assembly Rio de Janeiro 1992, perlu lahir lagi kan? Okay. Ini tempat ni kita mulakan sustainable development. Apa dia cakap sini? Declaration of the United Nations Conference, on the Human Environment. Okay. Establish a new equitable global partnership. Sebagainya lah. Okay. Apa prinsipal nombor 1? Nampak ayat ni cakap apa? Untuk Declaration. Itu sustainable development maksudnya apa? Human being are at the center of concern. Dia masih pentingkan manusia sebenarnya. For sustainable development. Manusia memerlukan apa? Healthy and productive life, harmony with nature. Kita nak kehidupan yang sihat dan produktif. Tapi mesti harmony with nature. Mengapa? Kalau kita tak harmony with nature, nanti nature itu akan merosakkan kita. Betul? Kita tidak cinta alam, alam yang bunuh kita nanti. Betul? Gempa bumi. Gempa bumi bukanlah. Okey, kita boleh gempa bumi. Tanah runtuh. Betul kan? Kita tak cinta alam. Akhirnya tanah runtuh kan. Lepas tu pencemaran air. Kita tak ada air bersih kan. Air kotor kan. That's why kita tak jaga kebaikan alam sekitar, akhirnya kita tak akan dapat kesihatan ataupun kita tidak dapat productive life. Kan? So ini prinsipal satu saya cakap. Yes, sustainable development masih penting dengan manusia sebenarnya. Tapi mengapa nak harmony with nature, nak cinta alam? Sebab kita nak healthy and productive life. Tapi sekarang ni orang sihat ke? Tak sihat. Kalau tak sihat, sustain ke? Tak sustain lah. Kita tak healthy saja, keseluruhan sustainable tak boleh cakap lagi lah. Kita tak sustain. Maksudnya apa yang kita buat selama ni sudah salah direction, wrong direction. Kita sudah wujudkan satu persekitaran yang tidak sihat sebab manusia tidak respect the
nature kan, kita respect alam kita kan. Okay, boleh baca lain-lain lah kan. Okay, that's why penting ni real declaration kena baca. Baru cakap dia faham apa itu kan. Okay. So climate change. Kita cakap climate change pentingnya apa? Human health. Sebab bila kita ubahkan climate kan, mengapa kita ubah climate? Sebab daripada air pollution kan. Kita ada pollution kan, kita akan merosakkan alam sekitar, kita akan ubah climate dan sebagainya kan. Kita create ni memang pening-pening kan, tapi tak apa. You nak senang faham boleh pergi YouTube kan. Macam mana manusia menghasilkan carbon dioxide, greenhouse gases. Jadi macam mana greenhouse gases naikkan temperature. Menaikkan temperature akhirnya sea level rise. Lepas sea level rise, macam-macam masalah lain kan. Tanah kita semakin kurang, semakin senang banjir kan. And then angin semakin kuat, suhunya semakin tinggi dan sebagainya lah. Taufan semakin kuat kan. Dan masalah-masalah macam-macam berlaku. So ini boleh cari YouTube sendiri. Cikgu ada di mana-mana saja. Kan, ais telah merebur. Okay, pandai tercemar dan sebagainya lah. So ini semua boleh cari online ya. Okay, kita punya kandungan CO2 dekat alam sekitar kita macam ni naik. Wah, kalau kekayaan kita naik macam ni okey juga kan. Tapi ini bukan kekayaan tau. Ini carbon dioxide. Daripada 50-an sampai ni 2000 lebih tengok. Kita punya carbon dioxide semakin naik dekat atmosfer ni. Atmospheric CO2. Sepatutnya kalau pengalaman PAN ni, dia tak boleh naik. Dia macam ni, naik turun macam ni. Macam kelompan, kalau betul. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi dia sama je. Naik turun. Sebenarnya tak ada naik, tak ada turun. Sama je. Kita naik macam ni saja, ini bermasalah. Sebab apa? Sebab kita kurangkan pokok. So, benda yang simpan CO2 ni semakin kurang. Benda yang menghasilkan CO2 semakin banyak. Seperti kilan lah, kereta lah, lembu lah, kambing dan sebagainya. Benda yang menghasilkan CO2 semakin banyak. Benda yang kurangkan CO2 semakin kurang. Seperti pokok, that's why kita punya CO2 di utara semakin banyak. Semakin banyak CO2, nanti hujan asid semakin banyak. Kan? Utara kita semakin panas. Global warming, efek climate change dan efek lah semua benda. Dunia ni nanti tak sesuai untuk manusia. Disebabkan apa? Disebabkan kita mengkurangkan pokok hijau ni. That's why ini pencemaran. Sampah semakin banyak. Mengapa banyak sampah? Tengok banyak plastik. Sebab kita menghasilkan sampah yang susah recycle kan. Yang tak boleh composite ini kan. Pollution, menghasilkan gas lah macam-macam. Sisa toksik lagi teruk. Tengok air sudah cair kan. Kita membalak mengkurangkan pokok kan. Water pollution, mencemarkan sungai kan. Kereta benur sesat. It's a transportation problem. It also air pollution problem. Air pollution problem jadi global warming jadi climate change. Jadi macam-macam masalah. Okay. Penyakit ni kan tinggi lah. Sekarang ni bukan tinggi lagi kan. COVID-19 lah macam-macam. Tengok dulu tempat tercemar je pakai mask kan. Sekarang ni semua orang pakai mask. Pakai mask ni macam pakai baju lah. Jadi basic needs lah. Jadi keperluan asas lah. Dulu kita basic needs pakai baju je kan. Sekarang ni pakai mask pula jadi basic needs. Kan pembakaran hutan, banjir kan. Tanah kering. Ada tempat banjir, ada tempat tanah kering pula. Inilah. Kan. So macam-macam masalah. Okay. Ini apa ni? Urban Heat Island. Pulau Kepanasan Bandar. Apa maksudnya Pulau Kepanasan Bandar? Kita punya bandar ni macam pulau panas. Mengapa tempat lain sejuk? Ini graf temperature kan. Luar bandar sejuk, bandar panas. So kita macam satu pulau yang panas. Kita shot sendiri, kita sendiri panas. Orang lain sejuk. Mengapa utara panas tak pergi ke tempat sejuk? Sebab Urban Heat Island. Panas dia naik, sepatutnya boleh ke tempat lain. Tapi dia tak pergi tempat lain. Dia pusing balik je. Dia putar dalaman je. Macam kita punya aircon system lah. Internal circulated saja. Mengapa jadi macam ni? Boleh pergi cari YouTube. Dia akan bagi tahu mengapa Urban Heat Island berlaku. Mengapa angin panas naik, dia tak tiup ke tempat lain. Pollution. Dia pusing balik. Okay, you cakap pollution. Satu ni disebabkan apa? Tanah bandar ni, bangunan kita rapat-rapatnya. So angin luar susah masuk. That's why kepanasan ni akan terperangkap dalam bangunan. Sebab kita panggil bangunan tinggi kan, rapat-rapat kan, high density kan. That's why harbor ni akan di dalam bangunan ni lah. Di antara bangunan ni lah. Dia tak susah keluar. Sebab angin lain susah masuk, menurunkan suhu dia. Kan? Ini satu faktor lagi. Satu faktor lagi apa? Apa lagi? Bangunan kaca. Bangunan kaca. Bangunan konkrit pun sama. Konkrit ni dia
Boleh serat apa lama tau, simpan saja. Lepas tu malam dia bebaskan. Malam panas lah. Okey, apa lagi? Sebab angin panas naik, dia patutnya keluar. Tapi disebabkan luar ni angin sejuk masuk, dia akan menolak dia tau. Nanti tengok YouTube mungkin cerita lebih senang. Angin panas, dia akan turun. Bila dia sejuk, dia akan turun. Bila turun, dia patutnya keluar, dia tak keluar. Dia akan masuk balik. Sebab apa? Artinya angin dan luar yang menolak dia. Akhirnya, angin panas susah keluar. Okey, tak apa. You tengok YouTube saja, senang faham. Okey? Open heat alarm, mengapa berlaku? Ada macam-macam faktor lagi lah. Dalam banyak kereta lah, banyak machinery lah, banyak manusia lah kan, yang menghasilkan CO2 kan. Bangunan konkrit boleh serah apa lah kan. Ini kurang pokok hijau kan. Bangunan kaca lah kan. Bangunan rapat-rapat, bangunan tinggi-tinggi. Banyak faktor ni sebenarnya. That's why ini merah menuju ke kawasan panas. So bandaraya ni biasanya panas. Semakin keluar ni semakin sejuk. Perasan tak? Jaraya ni merah. Mengapa? Sebab jaraya banyak kereta kan. Bila banyak kereta banyak panas lah. That's why panas di bandaraya, keluarlah bandar, jaraya tu panas. Lepas tu mula sejuk. That's why laki tekan jaraya, laki panas. Sebab kereta banyak, itu pembangunan biasa tekan di jaraya kan. So kepanasan dia akan keluar macam ni lah. Okay? So kita nak contohnya rural area. Tanah yang sama besar, contohnya 1 acre. Bandar kurang pokok, tak nampak pokok. Luar bandar banyak pokok. That's why sini sejuk, sini panas. Boleh beza 3 to 10 degree Celsius tau. Beza banyak. Sebab apa? Sini banyak bangunan tinggi-tinggi, pokok hijau kurang. Sini pokok hijau banyak, bangunan rendah-rendah. So sini sejuk, sini panas. Okay? Macam sini lah kan, kita punya haba terperangkat di sini kan, nampak? Haba terperangkat dalam bangunan. Okay? Terperangkat dalam bangunan. Ini banyak punca yang menghasilkan haba. Kereta lah, manusia lah, kan, mesin lah, aircon kita lah, sebagainya kan. Okay? Ini lah. So ini semua benda, various urban environment apparatus. Ini semua benda yang boleh serap haba dan menghasilkan haba kan. So ini jadi menyimpang haba kan. Solution. Kita namanya green land. Pokok hutan ialah kita punya berbaru kan, menghasilkan udara yang bersih. So kena kita pusing. Kita lebih penting. Stop acid rain. Macam mana berhenti ke acid rain? Macam mana berhenti ke acid rain? Yes? Kurangkan penggunaan kenderaan. Kurangkan air pollution. Kita kurangkan pencemaran udara. Kalau kurang pencemaran udara, kita kena kurangkan aktiviti menghasilkan pencemaran udara. So pencemaran udara akan menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air akhirnya menjadi pencemaran macam-macam benda lain. So masalah pun betul cycling tau. Dia akan pusing-pusing masalah itu kan. Semakin serius, semakin pusing, semakin serius lah. Okay? That's why kita kena recycle, reuse and reduce lah semua ni lah kan. Reduce the waste. Paling penting kurangkan sampah. Okay? So masing-masing kurangkan sampah. Jangan suka pon sampah. Kan? Okay, I think hari ini kita ini saja. Kita sampai another issue. So balik masing-masing fikirkan lagi. Kan? Pentingnya kita punya cari maklumat sendiri kan. Okay, I think hari ini sampai sini je. Semua sudah tulis nama dengan nombor pelajar ke? Siapa yang baru masuk tadi? Cepat tulis nama benar dengan nombor pelajar. Oh, ada orang baru tulis laju dia ni. Nurul Syahidah, tak tahu total. Tak tahu apa? Nurul Syahidah tak tahu apa? Ada orang cakap tak tahu ni. Nurul Syahidah, tak tahu apa? Tadi doktor tanya pasal Rio tu. Rio tu tak tahu. Yalah, kenapa you tak tahu Rio Kena tahu Rio Declaration. Balik cari Rio Declaration. Penting tu. Nanti tu. Itu puncanya kita cakap sustainable development semua kan. Oh, ada orang perlu tulis nama lagi. Nampak ni orang lewat sampai. Tak tahu kena tulis nama. Okey, cepat tulis. Kena tutup lah. Nanti tutup tak boleh tulis lagi tau. Yusmira Yunus. So, semua orang boleh Okey. Habis. Okey, doktor. Habis Semua habis tulis nama. So, nak tutup sistem Lepas tu tak tulis punya tak ada nama lah. Okey. Kita tak hadir. So, nanti exam sama. Exam ni buat dekat rumah. So, jangan tiru website jangan tiru nota punya. You kena olah kan. Pentingkan you olahan you. Kan, jangan tiru orang lain punya. Nampak you faham, bukan you tiru saja copy paste Okey, adik itu saja untuk minggu ni. Minggu depan see you on Thursday samalah pukul 4 Pada pendahan kan, boleh kan? Boleh. Boleh, doktor.
Boleh, Okay, boleh. thank you so much. So kita sama-sama cinta alam mula hari ni kurang Yeah, hasilkan go green. sampah. Go green, kurang guna plastik, kurang guna kertas, semua kena kurang guna. Okay? Makan tu Ya. mesti habis. Jangan bazir makanan tak mau habis kan. Senang beli kurang. So makan kurang. Jangan beli banyak makan kurang pula. Habis lah. Okay, itu saja. See you. Bye. Thank you, doktor. Thank you, Dr. Thank you. Thank you, doktor. Thank you, doktor.